Seterus itu kita akan pergi kepada pusingan yang kedua. So dalam pusingan kedua, panel akan memberi masa lebih kurang 5 minit, semua ahli panel. Dan seterusnya untuk pusingan yang ketiga, saya akan buka ruang pada tuan-tuan dan puan untuk bertanya kepada semua ahli panel kita yang berada di atas ini, untuk tuan-tuan bertanya. Jadi saya harap semasa setiap panel membentangkan, mengutarakan idea-idea, saya harap tuan-tuan ambillah peluang kemasan pada pagi ini untuk mencatatkan soalan-soalan yang mungkin wujud di benak pemikiran kita, untuk kita bertanyakan pertanyaan pada semua ahli panel. Jadi tuan-tuan dan puan, tanpa melengahkan masa, kita terus saja untuk berforum, iaitu inovasi menjadi aktivasi. Saya ingin pergi kepada panel kita yang utama. Okey, Tuan Haji, memandangkan Tuan Haji adalah merupakan pengasas atau merupakan idea kreatif daripada pertumbuhan Kelab Doktor Muda di sekolah. Sehingga pada detik ini, kali ini, rupa-rupanya kejam celik tadi sudah pun 25 tahun rupanya Kelab Doktor Muda ini dijalankan di sekolah. Jadi dalam tempoh 25 tahun ini, Tuan Haji, telah tentulah banyak pengalaman, halangan-halangan dan sebagainya yang telah dilalui oleh Tuan Haji sendiri dalam mengendalikan program Doktor Muda atau merencana, merancang dan seterusnya menguruskan program-program yang dijalankan di sekolah. So Tuan Haji, soalan saya, apakah transformasi dalam tempoh 25 tahun yang telah berlaku ke atas Kelab Doktor Muda itu? Silakan. Terima kasih moderator kita dan juga dulu saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin serta yang sudi hadir pada kursi kita kali ini. Sebenarnya mana katakan tadi kita telah pun kata 25 tahun melaksanakan Doktor Muda, dan dalam tempoh betul saya rasa kita sudah merangkap ke peringkat dewasa, bukan lagi remaja lah. Dan tentu banyak kata transformasi kita laksanakan. Tapi bagi saya cuba menggunakan satu konsep, iaitu kita anggap program Doktor Muda ini sebagai satu sistem. Jadi kalau kita ada sebagai satu sistem, kita ada pertama sekali ialah inputnya, proses di tengah, dan output. Jadi untuk memudahkan kita berbincang, di sini kita ambil input. Pertama sekali saya rasa ialah dari segi input di sini, apakah transformasi yang telah berlaku sepanjang 5 tahun ini? Pertama bagi saya adalah dari segi polisi atau dasar. Kalau kita lihat selama ini, Kementerian Kesihatan atau negara kita lebih banyak memberikan tumpuan kepada aspek merawat orang sakit, kurang penekanan diberi kepada aspek pencegahan. Ini bukan salah kerajaan, kerana memang ini akan berdasar ketika itu. Kerana banyak doktor ataupun medical personnel, mereka memang dilatih untuk melihat orang sakit, tidak begitu banyak kepada pencegahan masa mereka berasal universiti. Kita tak salah siapa Jadi di sini saja dengan adanya Doktor Muda, maka kita telah berjaya membawa satu orang kata anjakan paradigma pemikiran kita, supaya kita tidak hanya tumpu kepada merawat orang sakit, tetapi lebih kepada mencegah supaya penyakit itu tidak berlaku. Ini saya rasa pencapaian kita yang paling utama. Jadi kita telah berjaya orang kata membuka pandangan atau persepsi pembuat dasar kita supaya lebih menumpukan kepada prevention. Bukan kata rawatan tak penting, tetapi bagi saya kita kena bergerak ke arah ini, iaitu kita kena beranjak daripada kita kata paradigma penyakit kepada paradigma kesejahteraan, daripada sickness paradigm kepada wellness paradigm. Dan dari segi ini saya juga mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Kementerian Pendidikan yang mana hasil daripada advokasi kita telah sama-sama berjaya meyakinkan pihak perancang kita supaya bertumpuan kepada aspek ini. Okey, seterusnya kita tengok sini Satu lagi ialah dari segi transformasinya. Kalau dahulu saya rasa mata sekolah lebih tumpu kepada menghantar unit ke sekolah, pergi ke sekolah untuk melaksanakan program secara one off, katalah sebulan sekali atau mungkin 6 bulan sekali. Itu yang berlaku. Ini kita hakikat
Walaupun kita ada school health team, tetapi bagi saya manakala sekolah terlampau banyak, mereka hanya mampu melawat paling-paling banyak saya rasa 2 kali sekolah. Maknanya setiap 6 bulan barulah murid kita, barulah sekolah dapat melihat pegawai-pegawai kita dari Jabatan Kesihatan. Ini saya tak masuk nanti kan? Memang ada lah, mungkin lain ada. Tapi itu lagi, apakah kita hanya dapat nak belajar tentang kesihatan 6 bulan saja? Kenapa begitu pula? Jadi, apa yang kita buat adalah kita pastikan bahawa kita menggunakan sumber dia. Sumber sekolah itu murid ada. Apa salahnya kita ajar murid ini dan murid ini menjadi ejen kepada rakan-rakan dia, kepada guru-guru, kepada bapa, dan kita akan dapat memastikan bahawa program ini bukan kita kata berpusat di Jabatan Kesihatan, tetapi lebih kepada berpusat di sekolah atau school-based program. Artinya ownership is on the school, bukan di Jabatan Kesihatan. Sebab saya percaya, kenapa? Kerana kalau kita tengok kan, kesihatan melibatkan semua. Jadi apabila kesihatan melibatkan semua, maksudnya ialah semua orang perlu dilibatkan di dalam program ini. Maka itu saya rasa sekolah perlu jadikan sebagai satu program yang berpusat sekolah. Bukan lagi kita menerima program itu daripada jabatan satu, tidak. Kita kena itu satu transformasi yang telah kita buat kan. Okay. Dan kita lihat juga dari segi proses. Tadi saya kata kita pergi pada proses. Jadi proses maksud saya ialah kita melahirkan murid-murid yang kita kata diperkasakan dengan kesihatan. Jadi apa yang kita libatkan dalam proses itu? Kita membina upaya capacity building. Capacity building ini bukan sahaja capacity building untuk murid itu sendiri, tetapi capacity pada guru pembimbing. Dan bila kita melaksanakan program muda, jadi kita dapati bahawa kita telah membuat satu program bina upaya yang berstruktur, structured program. Ya? Dan bila structured program, ini berarti bahawa setiap sekolah yang melaksanakan program ini mempunyai input yang seragam. Mana tidak ada kata kecelakaan. Kalau tidak, jawabnya ikut sekolah. Tapi dengan adanya structured punya program latihan, maka guru-guru bimbing mendapat input yang sama, ya, dari sekarang. Ini bagi important, itu juga duluan. Dan kita lihat juga bahawa dari segi pendekatan kita, kalau selama ini kita ada pegawai kita datang ke sekolah memberikan ceramah-ceramah kesihatan, dan kita dapati bahawa murid-murid kita merupakan penerima yang pasif terhadap kesihatan. Saya rasa itu bukan hasrat Kementerian Pendidikan. Ya, kita tahu bahawa murid ini potensi, dan mereka ini satunya menjadi seorang peserta yang aktif di dalam apa jua aktiviti yang melibatkan kebaikan. So now kita telah pun membuat transformasi daripada murid jadi pasif, tapi sebagai dia aktif dalam menentukan apa yang dia nak dan bagaimana benda itu patut disampaikan kepada dia. Kerana mereka ultimately atau akhirnya akan menyampaikan kepada rakan-rakan yang lain. Saya rasa ini very important. Dan kita juga lihat, selain daripada itu, maksudnya kita ada juga satu aspek sekarang ni kerajaan menekankan aspek inklusif, keterangkuman. Kita tidak kata pilih betul saja, tetapi semua mereka, walaupun mereka tidak menjadi bodoh, tetapi mereka mendapat manfaat. Jadi kata-kata kita memang memberi hasrat kerajaan dari segi memperhatikan bahawa apa juga program kerajaan ini mengambil kira akan keterangkuman, inklusivitas. Tidak ada kata orang yang tertinggal. Ini yang kita harapkan. Dan inilah transformasi yang kita buat dari segi proses. Okay? Dan kita skop yang kita tahu. Kalau sebelum ini mungkin kalau misalnya satu inspektor kesihatan datang sekolah cerita berkenaan dengan kesihatan sekitar. Kalau kita kata memang daripada pendidikan, jadi pasal pendidikan. Tetapi tak ada muda itu, kita dapat menyediakan satu program yang kita kata kesihatan yang komprehensif. Artinya yang cover atau meliputi aspek-aspek yang relevan untuk murid-murid sekolah. Dan yang menjadi satu kata ciri-ciri di program ini adalah
kita sebelum melaksanakan atau bila stok ini, kita mengadakan engagement. Kita perlu ada engagement dengan ibu bapa, dengan cikgu. Jadi kata apa yang kita buat ini adalah merupakan satu program yang memang datangnya daripada murid, ya, daripada bapa, daripada guru, yang kita amalkan. Sebab itu kita dapati bahawa benda ini mudah diterima. Tidak ada suka untuk kita. Ini bagi saya satu transformasi. Artinya daripada satu aktiviti yang berbentuk single subject, tapi kepada satu yang kita kata kompleks, meliputi apa yang diperlukan, ya, tadi. Dan pendekatan kita dari segi yang kata instruction, ya, instructional design kita tidak hanya kita kata sebagai sekadar directed learning ataupun pembelajaran secara bagi ceramah, tidak, tapi kita bagi experience. Because now actually experience now. Kita sebenarnya pemuda ini sebenarnya menunjukkan pengalaman. Sebab tu kita dapati, ya, bagi saya berapa ramai pada kita ni yang akan masuk bilik bedah bersama. Kita tak ramai. Tapi doktor muda selalu akan hospital, tidak dapat tengok sini. Ini yang kita kata satu benda yang memang cukup hebat bagi saya, agak tak dapat kalau kita sikit kat atas ni. Transformasi dari segi proses. Kita lihat juga sekarang ni dari segi yang kata output. Ya, output. Apa yang kita harapkan ialah kita nak menghasilkan murid yang kita kata mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentang kesihatan. Dan kita harap bila dia keluar dari sekolah, dia sudah mempunyai pengetahuan dan kemahiran, dan mereka akan menjadi murid atau ejen. Ini yang kita nak. Maknanya kita nak seorang murid yang kita kata mempunyai celik kesihatan dan diperhasilkan. Ya? Ini penting. Kerana kalau tidak ada perjanjian kasih agak susah. Ini realiti yang kita kena cakap bahawa inilah harapan kita. Maknanya kita nak sekarang ni memastikan murid-murid kita sebenarnya membangun kompetensi dalam itu dan menjadikan atau membantu mereka menjadi apa yang mereka nak. Ya, mereka menjadi hari itu. Itu bagi saya penekanan kita. Dan saya rasa inilah antara transformasi yang telah kita capai selama kita buat 5 tahun. Betul, bagi saya katanya kepada tuan-tuan dan perempuan, kerana tuan-tuan dan perempuan sebenarnya menjadikan perkara ini satu lagi. Dan selalunya kita kadang-kadang dalam aspek kesihatan ini, kenapa orang tekankan kepada aspek perawatan? Sebab ramai daripada kita tak nampak prevention. Kerana prevention kan tak nampak hasil dia masa satu masa. Tapi 10 tahun akan datang kita tak nampak. Ini. Dan tengok juga ya, dari segi yang kita kata sebagai doktor muda, saya berani mengatakan bahawa telah ada doktor muda yang betul-betul menjadi pegawai perubatan, yang telah betul-betul menjadi pegawai pendidikan. Betul, saya cakap tu. Ada. Ini satu perkara yang bagi saya penting, iaitu kita membuat transformasi bukan sahaja mendidik murid tentang kesihatan, tetapi kita nak cuba membantu mereka membenefitkan. Kalau kita punya adalah career. Saya tak kata semua doktor, tapi setidaknya bahawa inilah potensi yang ada pada mereka yang mana mereka kata, oh, saya berminat menjadi anggota kesihatan. Itu satu perkara. Tapi apa yang kita ajar pun membantu mereka untuk memberi potensi dan terus menjadi apa yang mereka. Ini bagi saya yang penting dalam aspek itu. Jadi banyaklah sebenarnya transformasi telah kita cipta, tapi ini antara bagi saya yang kritikal dalam aspek itu. Ya? Dan kita nampak sekali tadi maksudnya ialah dari segi perubahan sikap. It's very important. It's very important. Maknanya kita sekarang ni kita kata semua terlibat dalam kesihatan. Dahulu, ya, sekolah mungkin tak nampak kesihatan sebagai satu subjek yang kita beri penekanan. Kita tak penting ya, tak beri penekanan. But now very focus. Now kita ada dedicated staff. Kan? Dulu apa kita kata pembimbing. Jadi dekat Jabatan Kesihatan kita ada dedicated staff yang menyelaras program ini. Before this, we don't have it. Itu bagi saya apa yang kita dapat ialah saya boleh rumuskan pertama sekali dari segi polisi, di mana ada polisi untuk membangunkan pencegahan sebagai satu aspek penting dalam kesihatan. Kedua ialah kita ada ni apa kita sebagai structured program, dan
seterusnya ialah kita ada dari segi aspek pemantauan. Terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Haji atas jawapan yang diberikan lebar. Iaitu daripada mulanya program Doktor Muda yang dijalankan dan sehinggalah kepada ini rupanya ini dah 25 tahun dah Doktor Muda berada di sekolah-sekolah tuan-tuan. Kalau boleh saya sedikit ulas tuan-tuan. So apa yang Tuan Haji telah share dengan kita adalah berkaitan dengan proses transformasi kelab Doktor Muda itu sendiri. Jadi yang bermula dengan huruf I, seterusnya diikuti dengan huruf P dan diikuti dengan huruf, iaitu I, P, O, lebih kepada input, lebih kepada proses, dan terusnya menentukan atau memfokuskan kepada output atau outcome pada kelab itu sendiri. Okey, seterusnya tuan-tuan, kita terus saja pergi kepada ahli panel kita. Yang kedua iaitu Tuan Haji Muhammad Anwar bin Abdul dari Ketua Kepala Pengarah Kanan DKK Kementerian Pendidikan Malaysia. Tuan Haji tuan-tuan dan puan, kalau kita tahu di sekolah, Tuan Haji, kalau di sekolah sekarang ini kita tengok banyak sekolah yang telah menuju ke arah sekolah SPT. Contoh yang kita utarakan pagi ini, Puan Faizah sendiri merupakan seorang guru daripada SPT. Dari bagaimana sekolah SPT lahir tuan-tuan? Kementerian Pendidikan Malaysia yang kita maklum bahawa kita menetapkan instrumen-instrumen tertentu untuk menilai sebuah sekolah Tuan Haji, iaitu yang kita panggil sebagai SPPM, Standard Quality Pendidikan Malaysia. So dalam Standard Quality Pendidikan Malaysia yang terkini di tuan-tuan, Tuan Haji, iaitu pada tahun 2010 atau 2010, kita menetapkan beberapa standard. Salah satu standard yang adalah standard yang ketiga, standard yang ketiga kurikulum dan kesenian. Dan standard yang kelima adalah kementerian. Jadi Tuan Haji, soalan saya berkaitan dengan inovasi dan transformasi. Bagaimanakah KPM sendiri melihat program Doktor Muda ini sebagai pembangkit dalam kementerian pendidikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan saya muliakan saudara pengacara majlis atau moderator kita pada ini dan apabila Kementerian Pendidikan menyokong kegiatan Doktor Muda ini pada peringkat awal dan kemudian dia juga bersama membincangkan tentang upgrading program ini menjadi kelab supaya ia bukan satu program tetapi menjadi menumpukan kepada anak-anak yang benar-benar berminat dan kemudian melihat struktur perkembangannya supaya anak-anak ini nanti mempunyai target ataupun hala tuju yang jelas, sama ada guru yang terlibat maupun anak-anak yang menjadi ahli pada kelab ini, kerana itu merupakan hasrat Kementerian Pendidikan. Sekarang ini, kenapa kita menyokong kegiatan ini? Kerana ia telah memenuhi kehendak ataupun objektif kurikulum yang telah merupakan dasar utama Kementerian Pendidikan apabila nak mentiraf suatu kegiatan itu sebagai kegiatan kurikulum. Kerana kita mempunyai kepercayaan bahawa kegiatan kurikulum adalah bukannya pelengkap pada kurikulum, tetapi ia mesti dijalankan untuk memastikan anak kita mendapat pendidikan yang menyeluruh. Bukan sahaja dari segi ilmu yang kita berikan di dalam bilik darjah, tapi kemenjadian insan itu yang seperti mana kita kendaki, memahami tentang nilai-nilai yang kita terapkan kepada mereka dan seterusnya mereka mengamalkan nilai-nilai ini. Dan mereka juga dipenuhkan atau diisi dengan soft skills yang perlu ada. Maka lengkaplah anak kita, yang bukan hanya sekadar menjadi player ataupun manusia yang kita lahirkan untuk keperluan di negara kita. Dan lebih hasrat yang kita berikan adalah untuk menyediakan satu generasi anak-anak negara Malaysia ini kepada untuk mengisi keperluan dunia. We want to be global players. Jadi dengan hasrat itu, maka kita nilai tawaran-tawaran dari semua agensi tentang kegiatan yang nak dijalankan. So di antaranya kita lihat bahawa kegiatan Doktor Muda ini ialah untuk
memantapkan pengajaran dan pembelajaran dalam Bidang Tajam. Mereka akan melihat teori dan konsep itu menjadi satu benda yang konkret, yang boleh dipegang, yang boleh disentuh, yang boleh dicium baunya, yang lebih mereka lihat pada reality in life. Bagaimana ilmu yang diperolehi dalam didik tajam itu digunakan. Maka itu yang utamanya. Jadi sebab itulah kita menyatakan bahawa kegiatan yang dilaksanakan oleh kelab perkumpulan ini menyentuh aktiviti yang berada di dalam didik tajam. Dan walaupun elemen-elemen lain itu untuk melihat anak-anak ini dapat menjual diri dalam konteks berupaya untuk berdepan dengan masyarakat, berupaya untuk berdepan dengan rakan sebayanya, menyampaikan pendapat, memimpin rakan-rakan yang tidak mempunyai ilmu seperti mana yang telah mereka perolehi di dalam kegiatan optimum. Jadi kita melihat bahawa soft skill itu dapat mereka perolehi melalui kegiatan ini. Itu satu lagi kejadian anak yang kita ingin lahirkan. Dan apatah lagi pula sekarang kalau kita lihat kejayaan doktor muda itu di antara anak-anak kita yang menerima anugerah dalam anugerah program tahunan yang telah diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan. Kita lihat anak-anak yang berpakaian lab coat-nya naik ke pentas menerima anugerah yang melambangkan ahli doktor, kelab doktor muda. Maka sudah sampai ke kejayaan itu rupanya. Bukan sekadar wujud saja di sekolah, tetapi anak kita sudah cemerlang melalui kegiatan ini. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang diimpikan oleh Kementerian Pendidikan rupanya sudah dapat dilahirkan melalui kegiatan kelab doktor muda. Sebab itulah kita tidak menghalang lagi. Kita tidak memberikan syarat-syarat yang menyusahkan. Namun demikian tuan-tuan, syarat-syarat itu adalah penting supaya apabila menjalankan sesuatu kegiatan di sekolah, maka kita hendakkan supaya jangan ada berlaku konflik nilai, jangan ada konflik pengajaran yang diberikan kepada anak kita. Biarlah apa saja yang datangnya dari luar, dari agensi-agensi luar itu, maka ianya selari. Dan jika dia selari, maka kita kuat, kita mengukuh yang dari guru sekolah dengan agensi yang masuk ke sempadan atau ke dalam pagar sekolah kita. Jadi dengan itu anak-anak kita akan excel dengan lebih cepat. Dalam masa yang sama juga kita ingin melihat bahawa welfare atau kebajikan anak kita itu dijaga, dan juga kita ingin melihat keselamatan anak kita itu dijaga. If that has been taken care of, by all means we open our door untuk mana-mana agensi untuk masuk ke dalam, untuk sama-sama terlibat dalam agenda pendidikan. Kalau kita ada timbul krisis dalam itu dan seterusnya menyulitkan kita, maka kita akan tutup pintu semula. Tetapi tidak menutup terus apa yang kita buat ialah right. These are the things yang berlaku, maka kita betulkan. Kerana Kementerian Pendidikan merasakan bahawa tidak mampu kita mendidik anak kita dengan hanya melalui Kementerian Pendidikan. We need partners, we need friends to come out, to come in on board. Maka sebab itu dalam ajakan ke-9 menyatakan setelah semuanya dilakukan, apakah lagi yang boleh kita percepatkan pendidikan anak-anak kita supaya ia lebih komplit dan berlaku dengan cepat. Maka ajakan ke-9 itu menyatakan bahawa get our friends to come in ke dalam agenda pendidikan. Dapatkan ibu bapa, dapatkan the corporate rules, dapatkan the agensi-agensi lain untuk bersama on board. Kerana mereka mempunyai kemahiran, mereka mempunyai kewangan, mereka mempunyai kemudahan yang over and above dari apa yang kita ada. So let us share. Let us share the responsibility to educate our children, to prepare our children. The education ministry are only the custodians, adalah merupakan pemegang amanah sahaja. Kepakaran kami terbatas.
dalam konteks content. We have knowledge tertentu. We have skill tertentu untuk mendidik anak-anak kita. Tapi dari segi content knowledge on areas yang tertentu, agensi-agensi ini yang ada. Dan sudah tentulah kesehatan. Dalam soal menjaga kesihatan, tentulah mereka punya ilmu yang lebih tinggi karena mereka makan gaji di situ, mereka punya research di situ. Maka guru terbatas ilmunya. Nah, jadi sebab itulah para guru juga harus mempunyai open mind dalam hal ini. Juga mempunyai kefahaman yang sama seperti macam pendidikan ada yang meletakkan ajakan ke-9 itu satu ajakan yang sama penting dengan ajakan yang pertama, kedua, ketiga dan akhirnya yang ke-9. Manakala yang ke-10 itu kami memikirkannya adakah return of investment itu atau pulang modal atau tidak duit yang kita laburkan kepada anak-anak kita. Dan ajakan yang ke-11 itu lebih pada melihat pada accountability. Each cent, each dollar yang spend ada tanggungjawabnya, ada keberhasilan. Tapi the rest of it adalah kerja buat kita. Dan yang ke-9 itu kerja buat orang-orang luar yang bersama. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam soal kelab doktor muda dan juga sumbangan utama dan pilar kepada kelab doktor muda itu pada kejadian boleh amat bertepatan sekali dengan hasrat dan kehendak kerja kita. Sebab itulah kami sentiasa menyokong untuk percaya di kerja kita. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Jawapan yang begitu ringkas, terang dan jelas bagi kita bahawa kita sama yang kita eratkan buat antara pimpinan dan juga dunia. Kita lihat nampaknya ahli panel yang ketiga ni macam tak sama-sama dan tak menjawab soalan. Dengan gaya yang juga handsome-nya tu tuan buat Jadi saya perkenalkan semula panel kita ini Cik Muhammad Syahrizal Mahmud daripada JKN Melaka. Okay, soalan panel yang ketiga Cik Muhammad Syahrizal. Pada pengenalan tadi saya perkenalkan bahawa beliau telah diberi peluang oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk berhijrah melawat ke negeri orang jauh ke tempat hingga ke Jepun. Mungkin ada sesuatu yang mungkin beliau boleh kongsikan dengan kita. Sebab kalau kita faham tuan-tuan sebagaimana yang diterangkan oleh kedua panel tadi, kejayaan doktor muda sehingga ke hari ini telah nampak. Dengan nampak dan boleh dilihat dengan sendiri. Dengan itu yang saya rasa ahli panel yang ketiga telah dipilih oleh Kementerian Kesihatan untuk melihat amalan-amalan kesihatan yang kita. Jadi Cik Syahrizal, saya nak tanya, apakah contoh-contoh yang mungkin kita boleh kongsi bersama, terutama sekali mungkin dari segi amalan kesihatan, budaya, sikap, penduduk Jepun itu sendiri dalam dia melaksanakan amanah-amanah kesihatan. Dan juga mungkin ada juga, kalau di sini mungkin disebut doktor muda, tapi mungkin di sana mungkin Cik Syahrizal boleh kongsi dengan kita disebut apa? Kelab doktor muda di sana. Jadi dengan ini di Jepun panel kita yang kita. Terima kasih moderator Cik Yuki mana kepada ID tuan-tuan panel yang dihormati tuan-tuan guru-guru penyelaras Kelab Doktor Muda. Saya nak dengar tepukan gemuruh untuk diri sendiri. Nak semangat. Walaupun tadi cikgu perkenalkan saya terbang pergi ke Jepun, tapi saya ni membawa kontijen negeri Melaka. Orang Melaka ni kena pantun. Boleh? Kapal dagang dari seberang, bawa muatan kayu dan besi. Hamba datang bukan berdagang, sedikit ilmu untuk dikongsi. Saya tak mahu lah. Dia perlu tak dapat nak jawab. Lepas tak memang tak kaki pantun. Okey. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesihatan kerana Tuan Haji Jabbar yang membolehkan saya terbang ke negara Jepun, negeri matahari terbit, di mana
Kalau kita tengok dulu kita ada dasar pandang ke timur, dan sekarang kita dah ada dasar kita sendiri pun. Kita memang mantaplah dasar yang kita ada. Cuma yang mungkin saya nak kongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah promosi ataupun sekolah-sekolah mempromosikan kesihatan ataupun kita panggil promoting school ni. Kalau kita baru laksana dalam tempoh 10 tahun belakangan, 25 tahun lah kita ambil kota muda. Tapi di Jepun sebenarnya dia bermula daripada tahun 1910. 1910 dia dah mempromosikan kesihatan di sekolah. Jadi kalau kita tengok polisi yang pertama yang saya boleh kongsi dengan anda, dia ada satu dinamakan Yogo Teacher. Yogo Teacher ni, dia tak bagi maksud, ada mungkin saya tak tahulah apa maksud dia, tapi Yogo Teacher ni merujuk kepada guru yang ditugaskan khas di setiap sekolah yang menjaga, menguruskan tentang kesihatan pelajar dan guru secara menyeluruh. Ini dinamakan Yogo Teacher. Jadi Yogo Teacher ni pada tahun 1910 saja dia dah ada 100 orang di 100 buah sekolah. Dan pada tahun 1949 sebelum kita merdeka, dia ada 6,000 dah orang guru yang dilatih dalam bidang kesihatan untuk ditempatkan di sekolah-sekolah ini. Dan selepas kita merdeka tahun 1960 ni, dia dah ada universiti khas yang menawarkan kursus Yogo Teacher kepada rakyat Jepun. Dan jawatan Yogo Teacher ini, guru kesihatan di sekolah ini, dan dengan kursusnya di universiti sangatlah disukai, dan dia sangat bangga kalau ada anak kampung dia jadi Yogo Teacher. Jadi saya pun fikir maknanya kita yang guru doktor muda bangga lah ni, sebab kita baru dah terpilih sebagai guru kesihatan. Cuma mungkin kita tak ada kursus yang khas. Kursus yang khas ni dikatakan dia ambil dalam tempoh 2 tahun, dibayar gaji penuh oleh Jabatan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dia di Jepun. Dia buat kursus khas kepada guru-guru, ajar A to Z tentang kesihatan. At least level dia kalau tak sama dengan doktor pun sama dengan ketua jururawat sistem. Okay. Dan kalau saya tengok silibus dia memang lebih kepada ketua jururawat lah di sekolah ni. And then kalau kita balik kat di Malaysia tahun 2012 kita baru ada cadangan. 2012 dengan 1910 ni dia berjarak tu, kita baru ada cadangan untuk menempatkan jururawat di setiap sekolah. Masih tuan-tuan ingat? Tetapi dengan adanya doktor muda ini, tuan-tuan, puan-puan, mana guru ini telah dilatih secara tidak formal lah. Mungkin melalui kursus-kursus yang telah dijalankan dalam program doktor muda. Yang orang kata belajar, baca dan faham ada di kursus tanya anggota-anggota kesihatan. Tetapi guru ni sebab dah didedahkan dengan pembelajaran sendiri dan sebagainya, maka hebat masing-masing semua boleh dapat tangkap dengan cepat. Okey. Yang ketiganya, dia punya pilar untuk menjayakan kesihatan di kalangan pelajar terutamanya dan guru adalah dia ada 3, sama juga dengan kita sebenarnya, iaitu pemakanan seimbang, senaman yang wajib dan juga rehat yang cukup. Ada 3. Jadi senaman tidak ada masalah tuan-tuan sebab cuaca dia sejuk. Jadi dia memang berjalan kaki sentiasa. Kalau kita nak buat berjalan kaki sentiasa memang 10,000 langkah boleh sehari. Kalau cuaca kita sejuk, kita semua berjalan kaki. Daripada airport dia jalan ke Sri Manja, tak ada masalah. Tapi sebab kita ni panas. Bila kita panas, sementara kita nak sampai, dia jadi basah dengan baju-baju semua. Maka tak jadi simposium untuk cari bilik mandi pula. Masuk pula dalam bilik, aircon tak ada, macam mana? Maka ia akan terjadi sesuai dengan budaya kita juga. Tetapi sejuknya di Jepun membolehkan mereka berjalan kaki ke mana-mana. Maka jalan kaki dia jadi rutin. Dia dah jadi habit yang membolehkan dia lebih sihat. Dan yang kedua, aktiviti berbasikal. Berbasikal ni dia boleh naik basikal sejauh sampai 30 km, 40 km sehari. Letak basikal, naik kereta api laju pergi ke negeri lain. Dia bekerja di negeri lain, patah balik, berjalan kaki, dia ada parking basikal dia dekat negeri tersebut. Dan basikal dia tak pernah hilang. Tak pernah hilang. Kalau di Malaysia kita parking basikal sekejap, bukan basikal, slipper Jepun dekat masjid pun hilang. Jadi beza tu mungkin kat kita lihat. Jadi itu yang dari segi polisi, tuan-tuan. Lagi satu, di sekolah-sekolah di Jepun tidak ada program doktor muda.
program doktor muda di Malaysia adalah lebih baik dari apa yang ada program di sekolah di Jepun. Tetapi Jepun dia ada satu sistem. Dia tak ada kantin. Dia tak ada kantin di sekolah. Jadi kat mana pelajar makan? Bawa bekal dia? Tidak. Dia ada central kitchen di setiap daerah ini. Central kitchen ini mencapai ISO standard yang paling tinggi sekali, membekalkan makanan yang dihantar dengan lori secara harian. Makanan dia ni mesti ada nasi, sup, lauk dan juga sayur, termasuk dengan susu segar setiap hari, tuan-tuan. Dihantar ke sekolah, beberapa sekolah daripada satu kilang. Dia ada macam satu kilang central kitchen ni. Jadi bila dihantar ke sekolah ini, pelajar-pelajar seluruh sekolah akan rotate untuk menjadi penghidang, pengangkat makanan ini, dihidangkan dalam bekas yang dibawa masing-masing semua. Semua bawa bekas masing-masing dan dibasuh sendiri. Maka pelajar ini buat rotation, dia pakai cap, dia pakai sarung tangan, dia pakai apron dan dididik untuk menghidangkan makanan mengikut portion yang betul. Maka suhu makanan dijaga dengan betul, ada termometer dan sebagainya. Susu segar, tuan-tuan. Tidak pernah ada kes keracunan makanan susu segar ya. Di Jepun, kita susu berpastur, berkotak. Kes keracunan kita masih lagi ada. Maka kita nampak perbezaan dekat situ mungkin yang kita rasa ni. Jadi, bila dia tak ada makanan ni, dia makan bersama dengan pelajar. Dan guru juga akan memakan makanan yang sama. Semua pelajar akan pusingkan meja dia untuk duduk menghadap-menghadap, untuk makan dan baca doa. Tapi kita tak dengar doa dia baca apa, cuma angkat tangan saja. Angkat tangan dia genggam. Jadi bila saya pergi, saya baca doa makan. Dan dia tengok sedap doa dia kata. Mereka kita tak tahulah sebab dia kebanyakan tidak ada agama. Jadi bila dia berdoa makan, selepas makan semua akan bangun dan angkat basuh mop lantai kelas masing-masing. Sebab makan dalam kelas. Dan mop lantai ini, tuan-tuan, dia tidak menggunakan mop yang sekarang pusing yang ada kain, tidak. Dia mop macam filem cerita Ocean dulu. Pernah ingat tak? Yang ditolak pakai tangan dan kaki. Tahun 2013, mop dia masih menggunakan mop yang sama. Kalau sekarang kita suruh anak murid kita mop macam tu, esok mak bapak datang ke sekolah. Maka ini yang menjadi persoalan. Okay. Jadi masa dia nak lagi sikit. Jadi bila dia habis itu semua, amalan yang dilaksanakan di sekolah di kalangan pelajar, dia mengamalkan, kita panggil apa, gadget, berkumur-kumur dengan teh hijau. Selepas makan ini, dia diwajibkan berkumur dengan teh hijau. Teh ini akan disediakan dalam cerik yang suam-suam ni. Pelajar yang menjaga teh tersebut, dia akan bawa kepada semua kawan-kawan dia, dan dia akan berkumur dan terus buang teh hijau ni. Kerana amalan berkumur dengan teh hijau ini mampu membersihkan rongga-rongga di dalam kerongkong dan menjadikan mereka tidak akan dapat sesama sepanjang tahun pembelajaran tersebut. Maka memang dia ada catat tersebut. Kalau dia demam dan sebagainya, guru yang kata logo teacher ini tadi yang akan ukur suhu dia dulu dan terus hantar balik. Dia tak boleh datang sekolah lagi. Maka guru tadi dia berperanan menyeluruh sebagai guru macam doktor muda juga. Dan pelajar yang dipilih rotate ni, maka semua pelajar yang adalah dipilih sebagai doktor muda yang menitik beratkan tentang kesihatan daripada A sampai Z. Allahuakbar. Mungkin proses depan ini. Okay, terima kasih kepada gaya anak muda tuan-tuan. Gaya anak muda yang dah lebih keluar dari negeri Jepun. Siapa yang dalam dewan ni nak pergi ke negeri Jepun, silakan datang. Kadang-kadang nak bagi ruang ni memang ada. Portal Syah dah bagi tahu saya tadi ada ruang siapa-siapa yang cikgu, yang penyelaras atau guru, penasihat di sekolah untuk nak pergi Jepun. Kadang-kadang. Nanti boleh tanya ke Aziz, sebab dia tak tempat tiket, tambang bayar sendiri. Tempat boleh tanya ke Syah. Okey, seronok apa yang telah dikongsikan bersama kita oleh Cik Syah tadi Kalau di negeri Jepun nama cikgu dia Yonggo teacher je Syah kita sini penasihat doktor muda lah. Mungkin di sana guru-guru dia mungkin secara sukarela rasanya. Tapi di negara kita atau di tempat kita sendiri, tuan-tuan dan puan dilantik dengan secara rasminya di sekolah tuan-tuan dan mungkin juga anda tuan-tuan dan puan ni dulu agaknya cita-cita nak jadi doktor mungkin Ada tak yang nak cita-cita jadi doktor? Abaikanlah cita-cita jadi doktor, akhirnya dapat juga penasihat kelab doktor muda.
Nanti boleh bincang dengan Tuan Haji, kedua orang hebat kita ni. Mana dah tahu lepas ni kita pakai kain dengan overcoat dan sekolah. Jadi boleh lah naik kereta pakai baju, pergi ke pantai pakai baju kelas muda. Bawa orang nampak, oh ini adalah guru-guru dasar. Terima kasih tuan-tuan. Okey tuan-tuan, kita tak punya masa yang cukup. Kita terus saja pergi ke ahli panel kita yang keempat. So ahli panel kita yang keempat adalah Puan Kristi Alexander dari Kementerian Kesihatan Negeri Sabah. Seorang yang wakil daripada JKM. Sabah ni, dia rasanya hebat lagi dia panggil ni. Mungkin ada banyak benda yang nak di-share dengan atau dikongsi dengan kita. Okey, Puan Kristi. Sebagaimana yang kita tahu bahawa Kelab Doktor Muda telah dilancarkan secara rasminya sebagai kelab aktiviti di sekolah. Semua negeri menyambut pelaksanaan kelab ini bagi sekolah-sekolah yang mampu melaksanakan menjalankannya. Bagi sekolah yang tidak mampu, kemungkinan perlu bantuan daripada Jabatan Kesihatan itu sendiri, terutama sekali bantuan dari penyelaras. Bagaimana yang disambut oleh ahli panel kita yang pertama. Okey, kalau kita lihat negeri Sabah ini luas tuan-tuan, luas. Kalau banding dengan di Semenanjung ini, satu Semenanjung bersama dengan Sabah. Okay? Jadi banyak sekolah dan banyak sekolah yang ada di bandar dan ada sekolah yang di pinggir bandar, ada sekolah yang jauh di luar bandar. Sehingga kan kalau kita nak pergi ke sekolah di luar bandar itu mengambil masa mungkin 8 jam. Kalau saya masih ingat tuan-tuan, kalau mungkin tuan juga masih ingat ketika Timbalan Menteri Pendidikan kita dulu, dia pernah cakap nak pergi ke satu sekolah di Sabah itu mengambil masa sehingga 7 ke 8 hari baru boleh sampai ke sekolah. Jadi sudah tentulah ahli panel kita ini merupakan seorang yang hebat. Kelab Doktor Muda di Sabah merupakan kelab yang begitu cemerlang di Sabah dan mungkin peranan Puan Kristi sendiri dalam mentabatkan kelab doktor di sekolah dan juga bagaimana JKM Sabah dapat menarik semua sekolah. Akhirnya negeri Sabah akan mengadakan atau mewujudkan pelaksanaan kelab doktor muda sama di sekolah rendah dan semua. Jadi diusahakan Kristi. Okey, terima kasih Encik Zulkifli Manaf selaku moderator kita pada pagi ini, kepada ahli panel, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, pada pagi ini seperti yang diwar-warkan, saya ni taklah hebat mana, ya. Tetapi apa yang kita berkongsikan bersama, banyak pengalaman-pengalaman yang kita telah alami ya, sepanjang kita telah melaksanakan kelab doktor muda. Actually, walaupun doktor muda ni 25 tahun telah dilaksanakan, tetapi kalau di negeri Sabah, doktor muda ni cuma masuk ke negeri Sabah adalah pada tahun 2005. Yang mana dia cuma menubuhkan, dia fokus kepada 3 sekolah saja sebagai sekolah perintis, ya. Tetapi daripada tahun ke tahun dia sentiasa bertambah, tetapi agak pergerakan dia agak sedikit lah, ya. Jadi sampailah saya take over pada tahun 2009. Sebab sebelum tu pegawai dia sentiasa bertukar masuk semua kan. Sampai dah 2009 barulah kita cuba mencari satu strategi yang orang kata yang boleh memperbanyakkan lagi lah bilangan sekolah tersebut, ya. Tetapi memandangkan saya sendiri tak ada pengalaman, sebab sebelum tu saya bertugas di hospital. Jadi dengan cara merangkak dan juga cara bergerak yang agak pantas dengan bimbingan daripada pegawai-pegawai lain, kita cuba buat speed up lah. Kita membuat langkah ke depan, ya. Kenapa orang lain macam contoh ya, negeri Kedah boleh sampai tubuhkan 200 kelab, tetapi kenapa tidak kita? Kita boleh belajar daripada aspek itu. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lepas dan apa yang sedia ada, kemudahan sedia ada, kita cuba menggunakan semaksimum mungkin. Contoh kalau di negeri Sabah, kita ada 24 daerah yang besar, yang mana kalau kawasan dia cuma ada 14 kawasan dan daerah dia ada 24, dan PPD yang ada melibatkan 24 PPD. Dan daripada situ kita ada sebanyak lebih kurang 1070 buah sekolah doktor muda, dan pencapaian kita sehingga setakat ini cuma ada 180 sekolah sahaja, yang mana cuma meliputi sebanyak
16.3%. Kalau dulu compare masa saya pegang, kelab Ketua Muda dia cuma ada 25 kelab sahaja. Jadi kita nampaklah pertambahan tu daripada setahun ke setahun, ya. Apa yang saya rasa, apa yang kita dah buat, kita sentiasa mewujudkan kerjasama yang cukup bagus dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Kadang-kadang saya mohon kita diberikan peluang semasa mesyuarat guru besar ataupun semasa mesyuarat bersama dengan pegawai pendidikan daerah, supaya kita diberikan masa 45 minit. Jadi bila masa 45 minit itu diberikan, saya menggunakan ruang berkenaan semaksimal yang mungkin. Ya, kita tak highlightkan highlightkan apa tu, tetapi kita terus menjurus kepada pengenalan dan juga apa faedah-faedah yang sekolah boleh dapat bila dia menubuhkan kelab Ketua Muda, dan kita punya perancangan dari segi pemantauan dan strategi untuk mendekati sekolah-sekolah ni. Okey. Strategi yang pertama itu merupakan strategi pertama, ya, kita meminta ruang dan peluang kepada JPN untuk kita bagi talimat semasa dengan pihak pengurusan tinggi sekolah. Yang kedua, kita cuba mendekati menggunakan strategi komuniti yang mana kita sendiri pergi ke sekolah. Bukan saya seorang saja, tetapi saya mengarahkan dan juga memberikan peluang semua pegawai-pegawai promosi kesihatan di kawasan untuk memberikan talimat. Contoh, kalau ada pejabat pendidikan daerah membuat mesyuarat bersama guru-guru besar, kita minta supaya pegawai kurikulum bagi kita ruang juga, ya, untuk memberi talimat tentang kelab Ketua Muda. Dan pada yang sama, kita buat pameran, kita edarkan dia punya borang balu balas. Kalau ada sekolah yang berminat, kita cuba untuk bagi talimat direct kepada sekolah-sekolah berkenaan. Contoh pengalaman saya 2 tahun ini, saya membantu pejabat kesihatan kawasan Kota Kinabalu, ya, di mana bila kita turun ke sekolah, baru diorang tahu, oh selama ni informasi diorang pasal kelab Ketua Muda ni diorang tak tahu. Bahkan kalau saya pergi pegawai ke pejabat pendidikan daerah pun, kebanyakan orang guru besar tidak tahu tentang wujudnya kelab Ketua Muda. Sebab itu sekarang ni strategi kita cuba mendekati direct kepada sekolah-sekolah berkenaan, ya. Lepas tu yang kedua, dari segi strategi media massa. Yang pertama, sebab kita ada 4 saluran radio di negeri Sabah, iaitu Sabah FM, Keningau FM, Sedakan FM dan juga Tawau FM. Jadi kita sentiasa menggalakkan supaya at least kita buat 2 slot tentang kelab Ketua Muda di setiap stesen. At least satu awal tahun, yang kedua kita suruh digalakkan pertengahan tahun, dan kita akan minta slot itu dibentangkan, diceritakan tentang perkongsian apa itu kelab Ketua Muda. Dan sekarang kita gunakan strategi, kalau dulu adalah input pasal kelab Ketua Muda, sekarang kita telah merangka satu standard dia punya teks, yang mana kita mohon guru yang bagi perkongsian pengalaman guru untuk bercerita dalam stesen radio berkenaan. Jadi at least mungkin kalau bukan guru yang dengar, mungkin parents yang dengar, mungkin dia boleh approach guru-guru melalui PMBG untuk mewujudkan kelab-kelab Ketua Muda di sekolah-sekolah berkenaan. Itu strategi yang kita guna pakailah, sebab kita sentiasa menggalakkan, kita memberi talimat dan juga memberikan input tentang apa itu kelab Ketua Muda. Sebab walaupun kawasan di bandar saja target kita, tetapi pada masa yang sama kita juga menjurus kepada kawasan pedalaman. Especially kalau kita orang-orang kesihatan membuat kem kesihatan, kem perubatan ke kawasan-kawasan utama ataupun ke kampung-kampung di pedalaman, kita pegangkan dengan risalah kelab Ketua Muda. Kita Jabatan Kesihatan juga menyediakan satu roll up bahan pameran. Jadi kita galakkan staf kita untuk bergerak ke pedalaman bawa benda tu. At least diorang boleh baca, diorang boleh dapat informasi berkenaan, ya. Itu yang kita guna pakai sekarang. Dan yang sekarang pada masa 2 bulan yang lepas, kita gunakan strategi
mendekati orang kata terus bagi informasi direct kepada sekolah, iaitu kita edarkan risalah kepada semua sekolah di pedalaman. Kita hantar melalui PPD untuk dipancangkan risalah berkenaan dan bersama dengan borang malu balas kepada pegawai mana dia boleh berhubung jika berminat untuk menubuhkan kelab Sultan Muda. Itu yang kita guna pakai sekarang lah ya. Dan seterusnya seperti yang kita tahu, untuk menampakkan aktiviti kelab Sultan Muda, ya kita telah orang kata kita telah membuat satu Facebook Kelab Sultan Muda untuk negeri Sabah sendiri, yang mana kita telah mohon Facebook berkenaan dilinkkan dengan portal Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, dan juga apa yang kita selalu letak di Facebook Kelab Sultan Muda Sabah tu kita akan share dekat Kelab Sultan Muda JKN Sabah dan juga Facebook Pengarah Kesihatan Negeri Sabah. Jadi dekat situ kita gunakan saluran yang semaksimum mungkin untuk bersama-sama mempromosikan Kelab Sultan Muda lah. Actually kita bukan saja mementingkan penubuhan, tetapi pada masa yang sama juga kita cuba menaikkan mana sekolah yang telah menubuhkan, kita membantu dari segi manpower dan sebagainya. Okey, terima kasih Pak Kristi. Oleh-oleh dari Sabah. Orang yang ada sebut speed tadi tuan-tuan speed atau speed up Pak Kristi speed up. Okey, saya teringat sekarang ini kebetulan pelajaran di bawah anjuran IB. Kita juga ada program yang kita panggil speed up. Speed up ni mungkin bagi tak salah Pak Kristi bergerak dengan pantas tuan-tuan. Tapi kita ada satu program di bawah Kementerian Pendidikan sendiri yang kita panggil speed up, iaitu School Performance and Development Program. So program ini juga kita ambil ruang dan peluang untuk membantu sekolah, terutama sekolah yang agak luar bandar Pak Kristi di Sabah, untuk dapat mewujudkan Kelab Muda dan seterusnya akan mendapatkan sekolah dan mencapai sekolah. Okay, terima kasih untuk panel kita yang keempat. Cikgu Liza, okey, sihat dah? Sebab tadi dah bentang pagi-pagi Cikgu Liza Okey tuan-tuan, kita terus saja ke ahli panel kita yang terakhir lah, yang kelima untuk sesi yang pertama, pusingan pertama ini. Cikgu Liza. So sekolah, saya rasa cikgu dah lama di sekolah itu, sudah tentulah cikgu melihat sendiri pengalaman sendiri tentang perubahan amalan yang mungkin boleh dilihat dengan jelas, terutama sekali yang berkaitan dengan bidang kesihatan. Jadi setelah 25 tahun penubuhan SK penubuhan Kelab Sultan Muda atau program muda itu bersama dengan SK, apakah yang mungkin cikgu bisa boleh kongsikan dengan kita dalam formasi strategi yang jelas, terutama sekali di sekitar berfokus pada kesihatan itu. Cikgu bisa silakan. Terima kasih kepada cikgu selaku kongsi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersama dengan panel yang hebat lah selepas 25 tahun pada masa itu saya berusia 20 tahun pada masa saya praktikal, pada masa itu pertama kali sekarang ni nombor 25. Itulah umur saya Jadi saya rasa itulah peringkat permulaan di mana pada masa itu amalan kesihatan pada masa itu sangat-sangat di peringkat yang agak rendah, di mana pada peringkat awal kita terpaksa membuat demonstrasi membasuh tudung pada pelajar pada masa itu. Sampai ke tahap itu di mana pada masa itu amalan kesihatan pada masa itu di sekolah itu agak rendah lah. Selepas penubuhannya pada masa itu Puan Hajar Naimah Datuk Puan Hajar Naimah, guru mantan guru besar saya dia yang bersama Datuk untuk menubuhkan itu. Nampak pada awalnya kami hanya dalam lingkungan 15 ke 20 ahli saja kita morak langkah dalam amalan kesihatan. Kemudian tahun demi tahun berlalu, kita memantapkan lagi dari segi pengisian program pada masa itu, pada peringkat awal bila kita nak meminta gosok gigi, buat amalan cuci tangan, kita macam ada satu perasaan pada masa itu mesti macam ni. Tapi selepas berlalunya, selepas penyebaran maklumat, selepas budaya itu dah diterapkan tidak perlu lagi selepas waktu rehat, murid-murid ambil bekas terus gigi sendiri
Kemudian pada pagi sekolah Sri Biram ya, tak perlu disuruh, mereka akan terus pergi kawasan-kawasan angkat untuk membersihkan kawasan angkat mereka. Ya, begitu di dalam kelas di mana antara standard kualiti SK Sri Biram, kita telah berjaya mewujudkan salah sebuah sekolah di Malaysia yang kondusif bilik darjah. Dan itulah yang diwartakan oleh pihak kementerian sebagai sekolah SPT, di mana amanan kesihatan berada di tahap yang cukup tinggi. Ya. Selain itu juga di samping ahli kelab itu sendiri yang mempunyai pengetahuan ilmu kesihatan yang mantap, mereka telah berjaya ya membimbing rakan-rakan yang lain. Ya. Contoh ya, kalau sekiranya ada murid terjatuh, kalau dulu semua kerumun kawan yang jatuh, tak tahu apa nak buat, panik. Tapi selepas kita mendedahkan penjagaan kesihatan, apa yang perlu dibuat jika ada berlaku kecemasan, mereka telah mengambil tindakan memberitahu guru lah, sebab mereka tidak boleh sentuh pelajar yang dalam kecederaan, dan kita ambil tindakan yang segera. Jadi situ nampak perubahan-perubahan. Selain itu juga kita telah berjaya lah menyebarluaskan bukan sahaja peringkat perdana ya, dan kepada program pendidikan macam saya cakap tadi lah. Jadi dalam segi pengiktirafan ya, kami telah berjaya lah daripada tidak ada pengiktirafan dari segi anugerah-anugerah dalam bidang co-curriculum, kami telah berjaya. Kebanyakan anugerah co-curriculum yang diterima oleh SK Sri Biram semuanya hasil daripada kejayaan program Dr. Muda. Ya, kebanyakan semua Johan, ya, peringkat kebangsaan, ya, negeri apatah lagi, semuanya disumbang oleh, sebab kami tidak begitu menyerlah sangat dalam bidang sukan dan permainan, ya. Semua manja-manja sikit lah, semua indoor. Jadi kami fokuslah pada kelab dan persatuan, dan alhamdulillah setiap tahun ya, jadi kita nampak transformasi berlaku di situ, di mana daripada sekolah yang tidak ada apa-apa, sekolah kami adalah sekolah yang sifar ya, maknanya tidak ada apa-apa, mengorak langkah. Selepas saja penubuhan kali pertama kita berjaya mendapat anugerah Sekolah Harapan Negara 1999, terus sekolah anugerah Menteri Pendidikan, seterusnya hinggalah ke anugerah paling berprestij di Malaysia ya. Di situ nampak di mana semasa kita nak dinilai, para hakim, para juri, para panel nazir, dia nak kita membuktikan kemenjadian murid ya, kemenjadian murid. Jadi dari situ kita berjaya lah membuktikan ya, dari bilik darjah. Dan kami yang terbaru, kami sedang bergabung dengan pendidikan prasekolah. Kami ada prasekolah 7. Kami sedang membina satu program iaitu Dr. Cilik, di mana kita telah memberi pendedahan ya, kepada cikgu prasekolah pentingnya pendidikan awal kanak-kanak ya, di peringkat awal kanak-kanak. Jadi abang-abang di Arus Perdana tadi akan turun bersama adik-adik untuk membantu ya, memantau program gosok gigi di sebelah pagi. Dan kita ada pilih 10 orang anak-anak yang ceria ya, sebagai Dr. Cilik. Dan kita menerima sebab prasekolah ni dia ada peruntukan, jadi kita ada inilah, itu transformasi yang dibuat. Jadi daripada ke awal kanak-kanak pendidikan prasekolah, murid perdana dan murid pendidikan khas menyeluruh. Maknanya sekolah Sri Biram telah buat satu transformasi yang cukup besar. Jadi kami juga bergabung dengan Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan untuk terus menyebarluaskan program-program inklusi dalam bilik darjah, supaya semua sekali murid-murid 947 murid-murid SK Sri Biram semua sekali mendapat info-info mengenai penjagaan amanan kesihatan. Itu saya rasa paling besar sekali lah transformasi ya, fungsi yang telah dibuat ya. Selain itu juga kita telah menyebarluaskan program-program kita di peringkat komuniti, peringkat negeri. Dan saya tertarik tadi dengan panel kita yang ketiga di Jepun ya, sebab saya baru saja dapat tulisan daripada guru besar untuk membuat kertas kerja untuk ke Jepun. Ya, jadi pasti saya kena jumpa dia lah ya, ke Jepun. Ini perlu bayar sendiri dan saya jangan lupa buat promosi juga. Mesti sudah pasti ya, sebab dia tahu jangan kan. Jadi kita dah akan buat saringan dulu sebelum bawa kelab ni. Jadi peruntukan yang diluluskan ialah 35,000. Ada lagi sikit-sikit tambahan, cukup rasa untuk 3 ahli pula waktu muda dan 2 orang guru.
Ini adalah keistimewaan yang cikgu buat. Bila hasilnya nampak, insya-Allah kalau cikgu buat, cikgu minta akan dapat lah. Jadi itu istimewanya bila cikgu ni. Jadi kita mungkin kat sana kita ada buat program sharing lah macam tadi. Dan semua input-input itu kita akan compile, kita akan bawa, dan itu salah satu proses penambahbaikan lagi, transformasi kepada apa yang ada di Sibiram sekarang. Sebab kita dah buat amalan-amalan kesihatan di Asia Tenggara, kita pergi lebih jauh lagi lah. Itulah yang saya dapat kongsikan kepada Tuan Kursi dari. Okey, terima kasih kongsian yang hebat daripada cikgu kita, tuan-tuan. Saya rasa tuan-tuan puan begitu terpuja. Bila sebut pasal Jepun ni, tuan-tuan begitu terpuja. Jangan tuan-tuan terpuja dengan panel kita yang ketiga. Yang panel saya rasa terpuja dengan negeri Jepun lah. Okey, tuan-tuan. So kita telah menghabis pusingan yang pertama. So sebelum saya meneruskan pusingan yang kedua, saya mempersilakan dari panel mengambil rehat, ambil minum dan sebagainya, dan kita pergi untuk laluan kita.